إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia, kita selaku hamba Allah Ta'ala masih lagi menyayangi kita, memberi peluang, masih lagi kita pinjam nyawa yang Allah Ta'ala beri untuk kita bernafas. Masih lagi Allah Ta'ala memberi nikmat penglihatan untuk kita melihat, demi untuk kita menjalani kehidupan kita sama ada di atas dunia, dan juga kita mengejar impian kita, iaitu kita mengejar kebahagiaan hak kita duk tunggu-tunggu, iaitu selepas daripada kita bangkit daripada mati. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menjalani hidup kita dengan cara laba dan juga untung. Oleh kerana manusia ni, apabila dia tak mikir pada hari mati ni, dia tak nak berlomba untuk nak mengejar kehidupan hak selepas daripada mati. Sebab itulah Nabi SAW di zaman dia ni, dia duk mikir dah pada kita umat akhir zaman ni, duk bosan bimbang takut kita ni terlupa kepada hari mati. Dia puca orang Islam di akhir zaman ni, selerak tabak belaka kalau kita tengok tak supa, hak ni tak supa. Dan negeri tu balah tu, negeri ni balah ni, kampung tu gitu, kampung ni gini. Dan dia puca so ya. Kadang-kadang Nabi kata umat akhir zaman ni kasih kepada dunia, takut kepada mati. Ya, bagi dunia ni dia bagi comel belaka, tapi dia bagi tak kekal. Supaya juga dengan kita jadi hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyawa untuk kita mari nyawa, mikir, ngaji, dengar, tak kira kerja. Dia ada bini, beranak, ada cucu. Tanya kata kita biasa mikir tak, untuk kita guna semua nikmat yang Allah Ta'ala beri untuk kita menjadi bekal hari selepas daripada kita mati. Sebab itu kalau kita tengok, kalau jamin hari tu orang pakat kata belaka, orang kena kubur ni hari raya ya, hari kena kubur ni. Kubur di tempat mati ni kadang-kadang sunyi. Dia sunnah kata, kubur ni dia kena duduk tempat sunyi, dia tak boleh duduk tempat gelewak-gelewak. Sebab apa? Kadang-kadang Nabi ajar kita umat sallallahu alaihi wasallam ni, wisuh ke ziarah kubur kata. Faedah dia untuk kita mengingat hari kematian. Kata kita manusia ni tak ada siapa yakin sore habuk. Kata bila kita nak mati. Dah penyakit dah hari ni macam-macam penyakit, tapi manusia tidak tak khabar situ. Dah kadang-kadang orang muda, kalau jamin hari tu tak biasa kena nyakit stroke, tapi lah ni orang muda umur 30-40 kena dah stroke. Nyakit apa pasal mati sekerak tu. Batanya kata nak kena atas apa, tak ada pihak tahu. Sebab itulah hari kematian yang kita tengok kubur di tempat sunyi ni, Nabi ajar kita ni suruh pergi ziarah kata. Kalau zaman hari tu ni orang pakat pergi ziarah bila hari raya. Ya, sedangkan Nabi SAW dah mengajar kita selaku umat dia, suruh pergi ikut kita berasa kata ingat mati bila, kita pergi kubur. Dah tengah-tengah malam, dah di tempat sunyi. Dah kita pergi mikir kata, kita ni, kita sendiri ni, tanya diri kita sendiri ni, tanya kata yakin, kata nak mati bila tak yakin. Oleh kerana kematian ni Allah Ta'ala yang dipisik, tak siwi manusia tahu. Sebab itulah Nabi dia bosan kata umat akhir zaman ni, dia tak say kemati ni, tak ada dah muka lain. Dia ada ikut dunia semata-mata. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Dalam Quran, perlembagaan orang Islam, katalog yang Allah Ta'ala beri kepada hamba ni,
khususnya kita manusia. Tanya kata kita berapa persen ke dia. Quran ni sebuah 30 juzuk yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW. Bukan hanya sekadar kita mendengar sahaja. Dan kalau tibanya Ramadan Al-Mubarak ni pakat duk dengar lah Quran. Kalau orang jadi makmum sah kata dengar semata-mata. Sah jadi imam gak baca juga Quran sampai ke 30 juzuk. Dah 30 juz tu baca habis. Oh bahasa kata alhamdulillah cekak dah kita ni baca Quran habis 30 juz. Pada tu orang dengar pula oh mujur kita boleh semaya di tempat yang buat satu malam tu satu juzuk. Dia boleh khotel bersama dengan imam 30 juzuk. Ni satu bahagian yang kita jadi hamba Allah Ta'ala hak kita kena buat. Tapi hak pentingnya kita boleh turut Quran setara mana. Oleh kerana Nabi ni dia didik para sahabat dia ni setiap ilmu pengajaran yang datang daripada Quran iaitu dari Allah Ta'ala, dia tidak akan mempelajari ilmu yang baru kecuali dia patibat ilmu hak dia ngaji. Sabit tu di zaman sahabat, zaman Nabi SAW dia jaya. Pemuda dia ni, dia sahabat ni dia ada belaka tua, muda, perekat tengah. Dia bukan perekat tua saja. Supaya dengan ngajar juga. Kadang-kadang kita faham kata ngajar ni sekadar kata ngajar di masjid. Dan juga mengajar ni di tempat-tempat hak ada kemah, ada mukhayya, kita cun orang seminggu, sebulan, bakat mari dengar. Cuba kita perhati tengok di tempat-tempat mengajar dan juga di masjid. Mana pemuda Islam kita tak mari masjid. Hak mari orang tua. Di tempat orang ceramah, tak mari juga. Dah hak mari orang tua kita ni, patut orang hak wasa nak juru, dia kita dengar. Patu ia wacun, hak Nabi duduk tang kuang-wang untuk Islam ni duduk mana? Orang-orang muda ni bakal duduk mana Nabi? Ni yang pertama. Yang kedua, kewajipan siapa untuk kita? We panggil orang muda yang masa Nabi hari tu ni benih perang, benih situ, benih sini dengan orang muda duduk mana tempat kita? Tak ada orang muda. Oleh kerana di tempat kita ni tinggal cara rabbub tarbiyah hak pasal Nabi. Kadang-kadang kita tengok Quran ni Allah Taala kata kena kuntum khairu ummah. Sebaik-baik umat ni tak ada dah umat Nabi SAW. Tapi ada syarat dia. Dan Allah Taala ayat Al-Quran kata kena ukhrijat linnas. Kita nak jadi sebaik-baik ummah ni hak biasa jadi dah zaman hari tu. Zaman sallallahu alaihi wasallam ukhrijat linnas. Dia agama ni bukan sekadar kata kita ngajar, bukan sekadar kata kita dengar. Dia kena ada patibat dan juga kita kena keluar. Dah hak ni kita tak boleh lawan ni. Orang pasang dakwah tabligh ni masya-Allah, dah jiwa juhud dia, dia suka keluar. Dah mengajak orang buat kebaikan. Tapi tanya kata ajak saja ke? Tak boleh jadi ajak saja. Dah dia kena buat katik. Dan satu kerati ayat kalau kita dengar, kita nak jut tu ayat. Tokoh-tokoh penceramah kata kena, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil min kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satu kerati ayat yang Allah Ta'ala nak mengajar kita selaku hamba. Nak wi labo dalam kita hidup ni, wi panan nego. Nego ni satu bisnes, satu turkit yang kita buat ni bukan sekadar kata dunia saja. Tapi dunia ni dia masuk dalam bekal akhirat. Dengan satu syarat iaitu kita pandai, kita bijak cara nak mengatur cara nego kita. Dan kadang-kadang kita tengok orang yang ceramah kata, umat manusia hamba Nabi hamba Allah Taala umat sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala pesan kita kena. Dan kita nak jadi orang labo, kita nak jadi orang yang perfect dalam ciwit kita ni 100%. Kita nak jadi orang kaya, ni ayat nego ni. Siapa nak jadi orang kaya, kena dengar, kena faham molek ayat ni. Allah Taala royak dah dalam Quran. Allah Taala royak kena. Royak siapa? Royak dia orang kaya dak. Allah Taala royak umum bagi umat dia. Bagi hamba dia umat sallallahu alaihi wasallam.
Allah Ta'ala bagi misal kepada kita selaku hamba Allah Ta'ala, orang yang suka mengerjakan, membelanjakan harta dia. Belanja balah mana? Yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Tak kira. Saya hari ni mari kuliah subuh, katakanlah. Dah mari duk ceramah, mari duk royak ayat Quran, mari duk royak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tagi tubik sejik, start motor kelik rumah, tinggal dah. Tak ada berasa gemar kata nak patibak Quran. Tak ada berasa gemar kata nak turut Quran, nak turut baris hak kita kecek, lepas tu nak turut baris hak kita dengar. Lepas tu nak tubik tak natijah, ya tak tubik. Sabit tu dah di zaman sahabat, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mempelajari Al-Quran demi untuk dia mengikuti Al-Quran. Ayat yang saya baca saat ni, fayattabi'una ahsanahu, ni hak penting. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dua golongan manusia yang Allah Ta'ala raya apabila dia mendengari perkara hak comel tak ada dah. Nak nawai Quran ni tak ada dah. Quran ni satu perlembagaan orang Islam. Siapa jauh daripada Quran, seolah-olah dia jauh daripada undang-undang peraturan cara Islam. Dia jauh daripada undang-undang peraturan Islam, dia selerak selalu dah. Dia rabuk dalam dunia ni, dia banyak rabuk. Dan kita boleh tekad nak turut. Kita nak pakai hak mana, boleh guna belaka. Dan tapi hak comel sekali, hak pesen baris, hak jaya, baris, hak 100% ni, iaitu Quran kalamullah. Cuma di hari ni kita nak tanya kata siapa kata berapa persen kepada Quran untuk kita nak mengikuti, nak menggemar dengan Al-Quran. Sekadar dengar tak jadi, dah. Sekadar baca pun tak jadi. Sekadar ceramah pun tak jadi, dah. Sebab ilmu agama Allah Ta'ala satu amanah bagi kita, tiap-tiap orang. Dah bukan gantung di demo ni seorang, bukan gantung di demo tu dak. Dan kita kena cek sepat diri kita sendiri, kita setara mana dengan Quran. Dengar-dengar dah, dah. Orang dengar ni ya baik daripada orang tak dengar. Dah orang hak biasa yang boleh hawa-hawa ujung-ujung tak apa dah. Supaya apa? Untuk dia nak mari jadi duduk dekat. Sabit itulah Allah Ta'ala kata yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Orang yang mendengari bagi hak comel iaitu Quran, dia ikuti pula, dia patibak, dia buat, dia khusyuk dengan bagi hak dia boleh. Ulaikal ladzina hadahumullah. Orang balah ni tak kena bosan. Orang yang sentiasa mendapat hidayah Allah Ta'ala. Wa ulaika hum ulul albab. Nak ayat kata orang hak bijak, orang hak cerdik. Bukan dengar saja dak, dengar apa tu tak patibak, dengar apa tu tak turut. Dengar apa tu kecek saja dak. Orang yang dengar apa tu campur dengan dia buat. Dia kena yang rap 100% Quran. Dia tak boleh nak terima 90 80, dia tak boleh. Quran ni dia bagi hak pasal Nabi buat sahabat zaman hari tu. Dia kalau nak duk orang panggil udara banyakat pasal sahabat, dan nak duk kalau kita tengok radhiyallahu anhu, Tuhan redha dengan seseorang sahabat yang Nabi didik tarbiyah dia. Tanya kata kita nak jadi boleh ke tak? Boleh. Tak ada kata salah gapo kita nak jadi orang hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala redha, boleh. Dan cuma umat akhir zaman ni dia tak ses itu. Kadang-kadang dia faham tapi dia susah nak buat. Supaya juga dengan ayat saya klik semula dengan ayat nego sani. Yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kalau orang wahi cocok tani ni, orang ada kebun dia faham nah ayat ni. Ayat ni Nabi sapa kepada sahabat dia, datangnya daripada Allah Ta'ala nak mengajar kita selaku hamba untuk kita menjadi manusia yang utuh, yang tidak rugi dalam Allah Ta'ala pinjam nyawa dia. Kita kena belajar cocok tani. Dan kita kena belajar tani dalam tanah satu biji benih tak semestinya duit. Dan kadang-kadang manusia ni dia pasal kata orang nak boleh tabarak nak tolong Islam ni, orang ada duit sekarang ya. Orang tak ada duit dia tak ada kena tolong Islam dah. Dan nanes sini ni bukan duit kara. Tapi Allah Ta'ala kata siapa berasa kata nak buat kebaikan, tani kebaikan dia tu satu perkara dia buat, sekut samah dia lontun, Allah Ta'ala wi 7 cabai tu bik. Dia orang dia tu bik 7 cabai ni. Orang laba, dia negong atau pek kadang-kadang tipu ke dia. Dan nego sama manusia kadang-kadang rugi.
Tapi Allah Ta'ala royak dalam Quran kata, kalau mu nak nego dengan cara Islam, mu nak lontun dengan Islam, satu perkara mu buat Allah Ta'ala beri 7. Dah 7 naik. Di setiap 7 cabai yang Allah Ta'ala beri kita, min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tambah pula dah. Ni nak ayat tak kaya Allah Ta'ala. Tapi tanya kata manusia nego. Dia nak lontong satu-satu perkara mikir dia nak lontong kepada Allah Ta'ala. Dia nak lontong satu jalan demi untuk Allah Ta'ala ni dia mikir. Sedekah Allah Ta'ala mengajar dia duduk dengar semua dalam Quran kata, mu lontong satu perkara kebaikan 7 cabai aku beri kamu. Tak pandai lagi setiap cabai 7 cabai yang aku beri, witubik pula 100 cabai. Kaya sungguh kita. Dah kalau orang hok tak bergaduh lagi dengan harta ni, dah boleh dah kalau nak gaduh. Oleh kerana orang kaya ni dia labur semata. Labur ketika mana? Ketika dia faham Quran. Rugi ketika mana? Ketika dia dengar Quran tapi dia tak turut Quran. Dah sabit tu labur, dengan tak labur ni dia orang buat, orang turut. Ataupun orang hak dengar saja tapi tak buat tak turut. Dia labur dengan rugi dia duduk situ. Dah kalau orang kata dia ni orang kaya labur tak? Labur sebab apa dia turut Quran. Balah mana Quran ajar dia, balah mana Allah Ta'ala beri promotion dia buat selalu dah. Sabit tu kalau kita tengok setengah pada orang dia kaya siapa suk. Tapi kaya pasal turut perlembagaan Quran. Dia kaya pasal seorang tak sih. Nah. Sabit tu orang baik, orang wahi tolong orang, dia wahi tolong orang, dia tolong orang situ. Duit tak ada kali tapi hati siapa. Sabit tu di sini kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Dalam kita nak masuk lontun dengan Allah Ta'ala ni tak semestinya kita ada duit pitih. Nah, tapi kalau ada duit pitih dia comel. Nah, oleh kerana di zaman rumah kita lah ni tak ada dah. Orang yang paling gede sekali di sisi Islam dan juga mata masyarakat ni dia tak lagi dah orang ada duit. Tapi orang ada duit, dah kena ingat molek kata lontun lillah kerana Allah Ta'ala. Turut perlembagaan Allah Ta'ala iaitu Al-Quranul Karim. Satu perkara, sekut sama dia lontun Allah Ta'ala beri 7 cabai. Setiap 7 cabai Allah Ta'ala beri pula 100 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan sabit tu kalau orang duduk berdeki lagi dengan hamba Allah Ta'ala, kena khabar kata wallahu yudha'ifu liman yasha'. Semua harta milik kekayaan tak kira lah sihat tubuh badan Allah Ta'ala beri belaka. Kita tak ada kena susah kat orang. Allah Ta'ala kata yudha'ifu liman yasha'. Tak pandai lagi kalau kita tengok seseorang hamba yang turut Quran, kekayaan dia kalau kita tengok pelik. Tak tahu kata mari mana harta dia. Pelik dia apa? Pelik dia patibak Quran. Dia turut Quran. Dia wirai persen kepada Quran. Dia wirai persen kepada jalan Allah Ta'ala. Dia orang balas ni Allah Ta'ala kata yudha'ifu liman yasha'. Allah yang menjadi manusia yang buat segala harta kekayaan di atas dunia ni kata, aku nak lebih pada tu lagi. Sekuk boleh 7 kuk boleh 100 kuk. Dah 100 kuk buat pula jadi 700 kuk, tak ada lagi. Wi lagi yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala janji dengan kita. Dah nak wi jadi sahih lagi Allah Ta'ala kata wallahu wasi'un alim. Dah aku ni Allah Ta'ala dah kuasa nak memberi segala perkara yang ada atas dunia ni. Nak wi dunia kita sutai pun boleh. Sabit tu dalam satu hadis yang Nabi ajar, Ibnu Mas'ud ke Ibn Abbas kata, kena yakin hei hamba Allah Ta'ala kata, sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekiranya manusia dalam dunia ni pakat beci belaka kamu, dia pakat nak bunuh mu belaka. Dia tapi kalau Allah Ta'ala sayang, dia Allah Ta'ala jaga, maka kita tidak akan murka dan juga musnah. Tapi kalau semua pakat duk puang kita belaka, duk yuk kita belaka, pujilah kita. Dah. Tapi kalau di sisi Allah Ta'ala kita hina, kita akan hancur musnah di sisi Allah Ta'ala. Dah, kuk mana pun kita akan selerak tabuk. Sebab itulah kaum muslimin hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Satu kerata ayat yang Allah Ta'ala kata kita biasa jadi khairu ummah. Dah, khairu ummah ni sebaik-baik ummah. Kita kena faham kata, dah, pekerjaan kita selaku hamba Allah Ta'ala ni dan juga umat Nabi SAW di zaman Nabi kalau kita tengok nak mengakid lambai syiar Islam ni, dah kena perang, kena letih kat tu, letih kat ni, dah kena duduk menusuk, dah ada tempat-tempat kena duduk perang katik, dah kena duduk pergi hijrah, dah molek dah kita ni di tahun baru ni, dah bulan Muharram ni tahun baru Islam lah, dah tapi tak ada siapa besar mana. Oleh kerana
Kalau kita tengok di negeri-negeri Arab ni, ulama-ulama dia tahun baru dia buat balas mana tahun baru dia? Dia buat pasal bunga api ke, dah tak tidur malam ke, dia tak ada buat balas tu. Dan tahun baru Islam ni, tanya kata kita cek taki hati kita ni setara mana. Dan kita masuk bulan baru umur kita daripada 30 tu hewi taruh lagi setahun lagi jadi 31. Dan cara kita nak damnan ciwit ni, kita nak duduk pasang semua dem-dem ke, kita nak ada perubahan. Dan kalau nak ada perubahan, kita kena guna kuamkit yang Allah Ta'ala wi kepada kita selaku hamba Allah Ta'ala. Dan sabit tu di sini saya ayat kata kita jadi khairul ummah, kena ukhrijat linnas. Dan ukhrijat linnas ni kena tubik semua ke? Tak. Dan untuk kita mengatur cara kehidupan kita nak wi lagu mana, kita nak jalan pasal mana, kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi tak sewi jadi hubbud dunia. Dah, kasih kepada dunia, siapa tak takut mati. Hal ni kita tak sih. Dah. Semua kait-ngait di antara hadis Nabi dan juga Quran ni untuk nak membentuk kita menjadi hamba Allah Taala yang bertakwa dan juga menjadi hamba Allah Taala yang sentiasa untung, jadi orang yang tak rugi. Orang yang rugi balas mana? Orang yang ada harta kekayaan, sihat tubuh badan, dah cidik cara mikir tapi tidak boleh memberi faedah kepada umat manusia. Orang yang laba, orang yang beruntung di sisi Allah Taala, dan orang yang sentiasa memikirkan kata hari ni gapo aku boleh tolong sangkum dalam tempat masyarakat kita. Tak kira dah di negara baik, di jalan, di tanding. Sini kita kena faham ni. Dan kita kena jadi budak Nabi SAW. Kita kena ambil Nabi ni jadi ni idol kita. Dan kalau kita ceramah, kita dengar dah, kita nak baca boleh nak jadi orang sunnah 100%. Kalau nak jadi sunnah 100%, dia kena ambil belakang. Nabi orang panggil lambe dia apa dia? Rahmatul lil alamin. Hak ni hak penting ni. Dia kadang-kadang kita tengok setengah pada tempat ni dia jadi ta'assub. Dia jadi kata orang kalau puakmu, dah puak aku tak boleh nak masuk ke mari. Dah kalau nak jadi bala Nabi, nak jadi sunnah pasal Nabi, kena jadi rahmatul lil alamin. Tengok orang tak juru, dah tengok orang panggil tak betul dalam dia buat amal ibadat, amal kebaikan, dah tengok orang susah, tak kira lah tengok orang dari segi mana pun, dia kena berasa kata dia sayang kepada hamba dia sesama Islam. Kita kena sayang katik ke tak pek. Dah ni sayang ke tak pek ni dia kena ada rabuk pula, dia kena kita ni jadi pandang ngaji. Dah kasih ke tak pek ni pasal tak kerti ngaji, tak faham agama ni ya paling. Dah dia jadi kut lain pula. Tapi tanya kasih di sini, dah kita kasih bimbang takut dia ni mati dengan tidak ada kalimah la ilaha illallah. Dah, patut kita nak usaha balas mana? Hak tu klik kepada kita. Dah kadang-kadang saya biasa say dengan seorang Arab. Dia kata kena, aku ni ngaji saja. Saya kata ngaji sama ngaji akidah. Dah ilmu akidah ni ilmu nak kenal Tuhan. Nak i'tikad 100% dengan Tuhan. Tak suruh pelan sikit abuk. Kalau sebut kata ilmu akidah ni balas tu cara ngaji dia. Cara i'tikad balas mana, cara pegangnya balas mana. Dia tak ada asal usul dah, cara ambil semaya dah. Cara nak kenal Allah Taala jadi 100%. Orang Arab dia kata kena, aku ni saja yang ngaji. Dia kalau nak mengarang buku, nak mengarang kitab, belana dah kitab ulama karang. Hak tu pun tak habis nak baca. Payah kata aku ni duk baca tulis kitab ni. Tengok kepada masyarakat di tempat kita ni, orang tak suka baca. Papek dah apa aku duk nulis? Sebuku, 2 buku, 3 buku ada penuh meja. Tanya kata aku tulis ni siapa nak baca? Kalau tak ada orang baca saja dia. Dia nak ilmu jariah balas mana? Dah ngarang ilmu ni bertahun-tahun. Apabila sudah ngarang, sudah sok munakasyah dengan musyrik dia, ambil kitab dalam mari di hang sembuk. Tak ada orang baca. Tanya kata boleh jariah tak? Tak boleh. Sabit dia kata, hok paling labur sekali dia kata, fuakmu. Orang yang datang dengan kapal terbang lakah laut, pergi mengaji, lepas tu kelik mana? Kelik kepada negeri yang bukan akidah tauhid. Iaitu akidah buzi kita ni. Dah pakat duk sembah tokong, sembah pohon kayu. Kadang-kadang kita lalu dengan motor tengok orang sembah pohon kayu, masa dia dah ya orang sia. Dah tak ada menjadi tanggungjawab kita. Kadang-kadang kita pergi patah kita tengok warung, oh anak siapa tak juru. Tak ada menjadi tanggungjawab kita selaku hamba Allah Taala dan juga umat sallallahu alaihi wasallam.
Tanya kata kalau zaman sahabat, zaman Nabi nak lepas balas tu ke tak lepas juga. Orang pehe pelambaga Quran ni tak lepas orang. Sama ada Islam dan sama ada kafir. Sabit tu di sini kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Pekerjaan Islam ni adalah satu pekerjaan yang amat besar bagi kita selaku hamba. Dan kalau kita nak kecek, kita kecek tak habis, dah tak esok. Kalau kecek ni takut kecek saja ya, takut tak buat. Dan habis tu kecek pun dah kita kecek sekadar kita rasa kata kita mampu pikul pekerjaan hak Islam dan juga pekerjaan hak pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di akhir dah kuliah subuh kita pada hari ini kalau kita pakat-pakat fikir sikit sore dah balah mana masyarakat di tempat kita ni untuk kita sama-sama menjadi Islam yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tanggungjawab dan kita turut Rabbuk hak Allah Taala letak dalam Quran. Nah, makna kata kita turut Quran lah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi manusia yang gemar dalam nak buat kebaikan, nak jadi orang cidik, dah kita masa kita untuk kita fikir kata dah anak-anak cucu kita esok-esok ni siapa ke nak didik dia. Dah kalau kita pakat tak turun medan dah, pakat tak ada pergi royak, pakat tak ada pergi duduk sekali dengan demo tu, kita tak tahu sokmo. Dah ngeboknya nyakit tempat kita, dah ya septik tempat kita macam-macam. Dah satu ketika saya biasa duduk dengan satu kelompok, dah satu kelompok Fort Wairun. Fort Wairun ni tanya kata hati dia lawa dak. Sabit tu kalau Nabi zaman dia nen kepada Fort Wairun ni pada. Dah kalau kita tengok di akhir zaman ni, kalau kita tengok Fort Amerika, tak kira lah Yahudi, orang panggil musuh Islam ni pakat dok nen ke orang Wairun pun jala. Dah dia tak ada nen mana kau orang tua. Dah duk nen ke Fort Wairun tu dengan sebab Wairun ni dia faham Islam bila, dia reti Quran bila, dia lui orang Wairun ni. Dah kis dia jadi berona tak tahu gapo duk balai tu, kis dia tak faham agama Islam. Dia tak faham Quran. Dengan sebab dia tak ada duduk dengan orang hok pesen duduk pesen dengar apa kita ni. Dah dia duduk cara Fort dia tu. Tanya kata siapa nak pergi masuk dengan Fort dia. Kita kadang-kadang orang tua kalau ada okat, ada peluang, budak-budak malu kita, kelencar kita. Kita kena orang panggil lontun. Supaya saya ayat sana, satu kebaikan, 7 cabai Allah tak lawi. Setiap 7 cabai, pecah tu duit 100. Supaya lontun duit juga. Dan kita kalau tahu kata satu kelum Wairun ni, kelencar kita, dengar kita. Dan kita kena payayam. Seminggu sekali tu kena jamu roti dia sekali. Kita kena dengar kata panha Fort dia sungguh tu gapo dia. Patut nak buat palah mana Fort ning ni jadi orang hok pasang dengar Quran sepengang kita. Dah oleh kerana demo ning ni dia dengar Quran boleh jadi ia patibat lebih pada kita. Dah panha ia tak jadi orang juruh dengan sebab dia tak dengar Quran. Dia tak faham gapo hok Nabi nak, gapo hok Allah Taala suruh. Sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memuhasabah diri sempena dah kita duduk di tahun baru Islam. Dah kita tak boleh nak duduk tempat dia. Kita kena selalu mengingati hari kematian, bekal kita selepas daripada kita mati, perniagaan kita, jejak langkah kita jadi orang laba. Dah supaya kita di depan Allah Taala dah boleh tebuh anak kunci syurga. Insya-Allah supaya kita semua pada hari ini pendengar yang dirahmati Allah menjadi ahli syurga dan menjadi manusia yang laba di dunia dan juga di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.